Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Baik, dalam video ini cikgu akan bincangkan lanjutan berkenaan dengan hukum-hukum logaritma ataupun law of logarithm. Sebelum ini cikgu sudah pun memperkenalkan beberapa hukum yang digunakan dalam logaritma dan bagaimana hukum-hukum itu digunakan dalam menyelesaikan soalan melibatkan log. Dalam video ini, seperti mana yang cikgu maksudkan tadi, cikgu akan memperkenalkan dua lagi hukum yang biasa digunakan dalam soalan melibatkan log. Okey, di sini cikgu memilih 4 soalan di mana dalam empat soalan ini kita akan menggunakan hukum yang akan cikgu perkenalkan nanti. Dan bagaimana kita akan gunakan, kita akan bincang satu persatu. Sebelum kita menggunakan hukum-hukum itu dalam penyelesaian, baik kita mengetahui apakah dua hukum yang cikgu maksudkan itu. Okey, hukum pertama. Hukum ini adalah lanjutan daripada hukum-hukum yang sudah pun cikgu berikan. Ini lanjutan. So maksudnya kita tambah lagi hukum yang sedia ada. Okey, so pertama yang cikgu nak perkenalkan dalam video ini adalah iaitu A log A n adalah sama dengan log A n. Hubungan di antara n adalah darab. So maka yang ini adalah tambah log n. Ini adalah hukum yang cikgu maksudkan tadi, iaitu sekiranya n ini hubungannya adalah darab dan dia dikaitkan dengan log base A. So di sini adalah sama dengan log A n. Darab kita gunakan tambah log A n. Okey. Satu lagi hukum adalah log A n bahagi dengan n. So hubungan di antara n dengan n adalah bahagi. So di sini adalah sama dengan log A n tolak log A n. So ini adalah dua lagi hukum yang biasa digunakan dalam penyelesaian melibatkan soalan-soalan log. So maksud sekarang kita sudah pun mempunyai beberapa hukum yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soalan-soalan melibatkan log. So di sini jika perlu, selain daripada dua hukum yang cikgu perkenalkan, jika perlu, mungkin kita akan gunakan hukum-hukum yang sudah pun kita ketahui. Okey, cikgu akan bincangkan bagaimana hukum yang cikgu perkenalkan ini digunakan dalam soalan. Sekiranya perlu, bagaimana hukum yang sudah pun dipelajari itu digunakan. Okey, cikgu mulakan daripada soalan 1. Okey, cikgu padamkan ini, cikgu salin soalan 1. Okey, perhatikan bagaimana dalam soalan 1 hukum yang cikgu perkenalkan itu digunakan. Okey, perhatikan di sini soalan 1 adalah log A x y. Okey, log A x y. Okey, perhatikan di sini soalannya adalah ungkapkan yang berikut dalam sebutan log AX, log AY dan log AZ. So maksudnya 4 soalan ini melibatkan X, Y dan Z. Okey, so bagaimana kita akan menggunakan hukum yang kita ketahui tadi untuk mengasingkan setiap satu itu menjadi log AX, log AY dan log AZ jika diperlukan. Okey, perhatikan di sini dalam soalan 1 ini, kita ada log XY, log AXY. Apa yang kita nak buat ialah kita perlu asingkan setiap satu itu menjadi log AX dan log AY. So sekarang dia sekali X dan Y ini sekali dengan log A. Tetapi apa yang soalan hendak ialah kita kena asingkan setiap satu itu menjadi log yang individu. Maksudnya X ini akan tukar jadi log AX
dan Y ini akan menjadi log AY. Bagaimana kita akan asingkan dua ini menjadi dua log? Ya, semestinya kita perlu gunakan hukum yang cikgu perkenalkan tadi, iaitu di bawah hukum itu sekiranya satu ataupun dua ini ataupun dua pemboleh ubah ini dikaitkan dengan log A, maka jika cikgu nak asingkan dua ini menjadi individu, iaitu log AX dan log AY, maka kita perlu gunakan hukum iaitu log AMN adalah log AM. Perhatikan kita dah asingkan yang dua ini, cikgu dah asingkan menjadi log AM. Darab maksudnya tambah log AN. So perhatikan bagaimana kita akan gunakan hukum ini supaya dua MN ini diasingkan dalam sebutan log. Jelas? Okey, kita gunakan hukum ini di sini. So hubungan di antara X dan Y adalah darab. So apabila X dan Y ini darab dan kita kena asingkan menjadi dalam sebutan log, maka kita perlu gunakan hukum yang kita belajar tadi. So mengikut hukum ini adalah sama dengan log AX tambah dengan log AY. Okey, perhatikan bagaimana kita gunakan hukum yang diperkenalkan itu untuk mengasingkan X dan Y. So, di sini hubungan XY ialah darab. Sekiranya darab, kalau kita nak asingkan menjadi sebutan-sebutan individu dalam sebutan log, maka perhatikan bagaimana kita gunakan iaitu hukum yang baru cikgu perkenalkan tadi. Okey, so ini ialah bagaimana kita gunakan hukum yang cikgu maksudkan tadi, iaitu log AMN adalah log AM tambah log AN. Okey, sekarang cuba kita gunakan hukum sama ada yang ini ataupun satu lagi jika diperlukan dalam soalan 2. Mungkin kita akan gunakan yang ini ataupun yang melibatkan bahagi. Okey, cuba kita bincangkan bagaimana hukum dua yang kita belajar tadi digunakan dalam soalan kedua. Okey, so sekarang cikgu padamkan yang ini, kita bincang soalan 2 pula. Okey, soalan 2 adalah log A X bahagi dengan Y kuasa 3. Okey, perhatikan di sini. Okey, so hubungan di antara X dan Y adalah bahagi. Ya, hubungan di antara X dan Y adalah bahagi. So sekiranya hubungan XY yang dikaitkan dengan log A dan hubungan XY ini adalah bahagi, maka mengikut hukum log A M per N ataupun hubungan di antara MN adalah bahagi, so ini adalah sama dengan log AM bahagi maksudnya tolak log AN. Jelas? Okey, so mengikut hukum ini sekiranya dia adalah di antara hubungan di antara MN adalah bahagi, kita boleh asingkan menjadi log AM dan log AN, tapi kita gunakan tolak. Jelas? Okey. Mengikut hukum ini, okey, perhatikan di sini hubungan di antara X dan Y. Kuasa 3 ini buat sementara kita lupakan. Kuasa 3 ini sementara kita lupakan. Kita hanya tengok X dan Y saja. So hubungan di antara X dan Y adalah bahagi dan kita akan asingkan menjadi log AX dan log AY. Okey? So mengikut hukum yang kita belajar tadi adalah sama dengan log AX bahagi maksudnya adalah tolak log AY kuasa 3. Okey. So mengikut hukum tadi iaitu log AMN iaitu log AM tolak log AN. Okey, kita dah asingkan menjadi log AX dan log AY. Tapi ini bukan jawapan ataupun bentuk yang terakhir, bukan bentuk yang terakhir. Mengapa? Ya, kita ada satu lagi yang perlu dilakukan. Cikgu dah kata dalam soalan ini kita bukan hanya akan menggunakan dua
Okey, hukum yang cikgu perkenalkan tadi, jika perlu kita akan gunakan hukum yang sudah pun murid-murid belajar. So di sini perhatikan yang log A Y kuasa 3 itu belum lengkap lagi. Mengapa belum lengkap? Sebab Y itu berkuasa 3 ataupun indeks 3. So mengikut log iaitu sekiranya log adalah seperti ini, A kuasa ataupun indeks N, adalah kita belajar dalam video sebelum ini, iaitu N bawa ke hadapan log A N. Okey, perhatikan bagaimana hukum ini digunakan di sini, iaitu untuk log A Y kuasa 3. Sebab itu cikgu kata log A Y kuasa 3 itu belum lengkap lagi. Sebab ada lagi satu langkah kita boleh perkenalkan di sini mengikut hukum ini. So mengikut hukum ini, 3 ini boleh kita bawa ke hadapan. Jelas? So langkah seterusnya adalah sama dengan log AX 3 ke hadapan. So 3 log AY. Okay, perhatikan bagaimana hukum-hukum yang kita belajar tadi dan yang sebelum ini dalam video yang lain itu digunakan dalam mempermudahkan ataupun ungkapkan mengikut kehendak soalan. So perhatikan di mana cikgu sudah asingkan log XY ini menjadi log AX tolak log AY kuasa 3. Tetapi masih kita boleh buat satu lagi langkah, iaitu mengikut yang cikgu maksudkan tadi, hukum maksud tadi, iaitu 3 itu kita boleh bawa ke hadapan. So untuk mempermudahkan soal jawapan, kita bawa 3 ke hadapan. So bentuk terakhir adalah log AX tolak 3 log AY. Jelas? Sekarang bagaimana pula kita akan gunakan hukum-hukum yang cikgu perkenalkan, 2 hukum tadi, dan jika perlu kita boleh gunakan hukum yang kita belajar sebelum ini. Cuba kita bincang soalan yang ketiga. Perhatikan soalan ketiga. Soalan ketiga adalah iaitu log A X kuasa 2Y bahagi dengan Z kuasa 4. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Sebelum kita gunakan hukum yang kita belajar, cuba kita kaitkan apakah hubungan di antara setiap satu yang terlibat dalam soalan ini. So di sini perhatikan yang terlibat adalah X, Y dan Z. So hubungan di antara X dan Y ialah darab, manakala hubungan Z dengan XY adalah bahagi. So sekarang cikgu ulang balik. Hubungan di antara X dan Y adalah darab, manakala hubungan XY dengan Z adalah bahagi. Bagaimana kita akan gunakan hukum yang kita belajar? Mungkin yang baru tadi 2, ataupun jika perlu kita ambil daripada hukum yang kita belajar sebelum ini. Sebelum kita gunakan yang lain, cuba kita gunakan yang baru diperkenalkan. So cikgu dah kata sekiranya hubungan dalam log itu adalah darab, maka kita akan tukar menjadi tambah. Jika hubungan adalah bahagi, kita akan gunakan tolak. So di sini perhatikan hubungan di antara X dan Y adalah darab. So maka ia jadi log X kuasa 2, iaitu log AN adalah log AN tambah log AN. Mengikut hukum ini, so yang ini adalah tambah log AY. Jelas? Sekarang perhatikan yang XY dengan Z. Z ini adalah bahagi. Z adalah bahagi. So maksud sekarang jika bahagi, iaitu log N per N adalah log AN tolak log AN. Jelas? So sekarang Z itu berada di bawah. So hubungan Z dengan X dan Y adalah bahagi. So jika bahagi ia adalah tolak. So adalah tolak log A Z kuasa 4. Jelas?
Okey, sekarang perhatikan bagaimana cikgu gunakan dua hukum yang diperkenalkan itu untuk mengasingkan okey, X kuasa 2, Y dan Z kuasa 4. Jelas? So sekarang mengikut soalan, perhatikan ungkapkan yang berikut dalam sebutan log AX, log AY dan log AZ. Okey, so sekarang perhatikan dalam soalan ini tiga terlibat, X, Y dan Z. Hubungan di antara X dan Y ialah darab, maka kita gunakan tambah mengikut hukum tadi. Dan Z dengan X, Y adalah bahagi. So kalau bahagi ialah tolak. So yang ini cikgu maksudkan belum akhir. Ini bukan bentuk yang paling akhir sebagai jawapan. Sebab ya, masih ada satu lagi kita boleh lakukan, iaitu mengikut hukum ini, iaitu sekiranya log itu berada dalam bentuk ini, dalam bentuk indeks. Okey, berada dalam bentuk indeks, ini adalah sama dengan n ke hadapan log an. So masih kita boleh gunakan satu lagi hukum untuk permudahkan. Masih kita boleh gunakan satu lagi hukum untuk mempermudahkan bentuk ini. Okey, so sekarang mengikut ini, perhatikan mengikut ini. Okey, 2 bawa ke hadapan, so 2 log AX tambah log AY. Dan perhatikan kita ada 4 di sini, Z kuasa 4 ataupun indeks 4. So 4 bawa ke hadapan, so tolak 4 log AZ. Okey, jelas? So ini adalah ya bentuk yang paling ringkas ataupun paling mudah sekiranya kita gunakan hukum-hukum yang dipelajari dalam mengasingkan menjadi log AX, log AY dan log AZ. Jelas? Okey. Cikgu harap ya, bagaimana hukum-hukum digunakan. Tujuan sebenar latihan-latihan ini ialah ya, bagaimana murid-murid menggunakan hukum-hukum log yang diperkenalkan dalam situasi satu-satu soalan. Okey, so sekarang cikgu dah bincangkan yang ketiga. Okey, cuba kita bincangkan soalan yang keempat. Okey, so cikgu ulang balik tujuan sebenar latihan-latihan ini ialah, tujuan sebenar latihan-latihan ini adalah ya, bagaimana hukum yang dipelajari, iaitu hukum log yang dipelajari, digunakan dalam soalan. Jelas? Okey, cikgu padamkan yang ini, kita salin soalan keempat. Okey, soalan keempat perhatikan adalah log A X kuasa 5 bahagi dengan Y kuasa 2 Z kuasa 3. Okey, perhatikan di sini. Okey, sebelum kita gunakan hukum untuk mengasingkan X, Y dan Z, sebelum kita gunakan hukum yang dipelajari di bawah log supaya menjadi log AX, log AY dan log AZ, okey, kita perlu mengetahui apakah hubungan di antara setiap satu, iaitu di antara X, Y dan Z. Okey, perhatikan sekarang X berada di atas, manakala hubungan di antara Y dan Z adalah darab. Hubungan di antara Y dan Z adalah darab, tetapi hubungan Y, Z dengan X adalah bahagi. Okey, cikgu ulang balik. X berada di atas, okey, Y dan Z yang berada di bawah, tetapi hubungan di antara Y dan Z adalah darab, manakala hubungan X dengan Y Z adalah bahagi. Okey, so di sini murid-murid perlu berhati-hati, iaitu jika kita gunakan hukum yang diperkenalkan tadi, ya, iaitu di bawah log AN, iaitu log AN tambah log AN, dan satu lagi log AN, iaitu log AN tolak log AN. Okey, so perhatikan sekarang, yang ini sebenarnya ialah log A X kuasa 5 bahagi ya dalam kurungan X kuasa Y kuasa 2
Z kuasa 3. Ini maksudnya. Jelas? Okey, sekarang perhatikan hubungan di antara X kuasa 5 ataupun cikgu ambil X saja, kuasa 5 kita akan buat sementara, kita tinggalkan. So hubungan X dengan kurungan, ya. Hubungan X dengan kurungan ialah bahagi. Hubungan di antara X dengan, tak kira apa terdapat dalam kurungan, tetapi hubungan di antara X dengan kurungan adalah bahagi. So maksud di sini adalah sama dengan log A X kuasa 5 tolak, sebab dia adalah bahagi. Jelas? Okey. Sekarang, okey, cikgu akan bincangkan yang dalam kurungan pula. So apa yang cikgu buat ialah di antara X dengan kurungan. Tak kira apa terdapat dalam kurungan, hubungan di antara X dan kurungan. So X dengan kurungan adalah bahagi. So mengikut hukum ini, sekiranya bahagi kita gunakan tolak. So log A X kuasa 5 tolak. Okey, sekarang kita bincangkan dalam kurungan pula. Okey, so dalam kurungan hubungan di antara Y dan Z adalah darab. Dalam kurungan Y dan Z adalah darab. So sekiranya darab, ya kita gunakan tambah. So yang ini akan jadi log A Y kuasa 2 darab tambah log A Z kuasa 3. Okey, perhatikan. Jelas? So sekarang perhatikan, cikgu dah gunakan dua hukum jika perlu, ya, diperlukan. Cikgu dah gunakan hukum-hukum itu, ya. Hubungan yang antara X dengan kurungan ialah bahagi. So cikgu jadikan tolak. Dalam kurungan Y dan Z adalah darab. So cikgu gunakan tambah. So sekarang cikgu dah asingkan setiap satu itu dalam sebutan log AX, log AY dan log AZ. Tapi masih belum lengkap lagi. Jawapan masih belum lengkap lagi. Okey? So sekarang langkah seterusnya ialah log AX kuasa 5. Okey, kita kembangkan yang ini. Kita kembang maksudnya yang negatif ini, tolak ini kita darabkan dengan positif. Iaitu log AY kuasa 2 adalah positif. So, negatif positif adalah negatif log AY kuasa 2. Jelas? Okey, kemudian kita kembangkan dengan positif, iaitu log AZ kuasa 3. So, negatif positif adalah negatif log AZ kuasa 3. Jelas? So sekarang perhatikan bagaimana kita asingkan, okey, hubungan di antara X, Y dan Z mengikut hukum-hukum yang kita gunakan daripada log. Jelas? So sekarang masih ada satu lagi langkah kita boleh perkenalkan di sini ataupun hukum kita boleh gunakan, iaitu hukumnya ialah sekiranya dia adalah log A N kuasa N adalah sama dengan N log A N. Jelas? Mengikut hukum ini, okey, so 5 kita bawa ke hadapan, so menjadi 5 log AX tolak, 2 bawa ke hadapan, 2 log AY tolak, kita bawa 3 ke hadapan, so 3 log AZ. Okey, perhatikan bagaimana kita menggunakan hukum-hukum yang kita belajar di bawah log ataupun logaritm untuk mengasingkan X, Y dan Z supaya menjadi log AX, log AY dan log AZ. So cikgu harap murid-murid dapat mengenal dua lagi hukum baru di bawah logaritm ataupun log dan bagaimana dua hukum itu digunakan dalam soalan. So sekarang murid-murid mempunyai lebih pengetahuan berkenaan dengan hukum-hukum log yang digunakan dalam soalan melibatkan log. Jelas? So cikgu harap penerangan yang cikgu berikan dalam video ini dapat membantu murid-murid mengenal dua hukum baru yang cikgu perkenalkan dan bagaimana hukum itu digunakan dalam menyelesaikan soalan.
So sekiranya anda berpuas hati dengan apa yang cikgu terangkan, berikan likes bagi cikgu. Okey, so tolong share video-video cikgu dengan rakan-rakan yang lain. Untuk anda pastikan tekan bell button, dapat notifikasi daripada YouTube. Okey, seperti biasa di hujung setiap video, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Okey, bye-bye. Terima kasih.